Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq Hafiz. Saya ingin membentangkan tajuk kewarganegaraan. Okey, ini slide kewarganegaraan yang dibuat oleh saya Muhammad Syafiq Hafiz. Okey, ini adalah pengenalan. Kewarganegaraan adalah status undang-undang yang menghubungkan individu dengan negara, memberi hak dan kewajipan. Kewarganegaraan boleh diperoleh melalui kelahiran, keturunan atau naturalisasi. Hak yang dimiliki termasuk hak mengundi, perlindungan undang-undang dan akses kepada perkhidmatan awam. Sementara kewajipan termasuk mematuhi undang-undang dan membayar cukai. Selain aspek undang-undang, kewarganegaraan juga berkaitan dengan identiti dan kesetiaan terhadap negara. Rasa dimiliki dan cinta tanah air adalah penting untuk menjaga perpaduan dalam masyarakat yang beragam. Dalam konteks global, pemahaman tentang kewarganegaraan semakin relevan terutama dengan isu imigrasi dan hak asasi manusia. Oleh itu, penting bagi individu untuk memahami konsep ini bagi menyumbang secara aktif dalam pembangunan sosial. Selain itu, ini adalah ciri-ciri kewarganegaraan, iaitu ada 4. Yang pertama, hak dan kewajipan. Warga negara mempunyai hak-hak tertentu seperti hak mengundi, mendapatkan perlindungan undang-undang dan akses kepada perkhidmatan awam. Mereka juga mempunyai kewajipan termasuk mematuhi undang-undang dan membayar cukai. Yang kedua, status hukum. Kewarganegaraan merupakan status yang diakui secara sah oleh negara yang menentukan hubungan individu dengan negara tersebut. Dan yang ketiga, identiti nasional. Kewarganegaraan berkaitan erat dengan identiti budaya dan nasional. Warga negara biasanya mengenali diri mereka dengan negara dan budayanya. Dan akhir sekali, proses pemberian kewarganegaraan boleh diperoleh melalui beberapa cara seperti kelahiran, keturunan atau proses naturalisasi yang melibatkan syarat-syarat tertentu. Okey, ini adalah syarat permohonan taraf kewarganegaraan. Pemohon hendaklah hadir di hadapan pendaftar warga negara semasa mengemukakan permohonan dan hendaklah berumur 21 tahun ke atas tarikh permohonan dikemukakan dan telah bermastutin dalam persekutuan selama tempoh kesemuanya tidak kurang daripada 10 tahun dan 12 tahun termasuk 12 bulan terdahulu pada tarikh permohonan dikemukakan. Pemohon berniat untuk bermastutin dalam persekutuan selama-lamanya. Selain itu, pemohon berkelakuan baik dan pemohon mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang memadai. Mengisi borang C dengan lengkap dan sertakan salinan dokumen yang perlu dibawa bersama. Okey, ini adalah perolehan kewarganegaraan. Kewarganegaraan melalui kelahiran iaitu josoli, kedua melalui keturunan, ketiga melalui naturalisasi, yang keempat melalui perkahwinan. Ini adalah penempatan kewarganegaraan. Yang pertama, pelepasan kewarganegaraan, dan yang kedua, pencabut kewarganegaraan, dan yang ketiga, kewarganegaraan melalui naturalisasi, dan yang keempat, kewarganegaraan yang hilang secara automatik. Yang kelima, kewarganegaraan yang hilang melalui tempoh ketiadaan. Yang keenam, kewarganegaraan terpaksa, dan yang ketujuh, perubahan undang-undang. Yang kelapan, kewarganegaraan melalui perkahwinan yang dibubarkan, dan akhir sekali, kewarganegaraan kanak-kanak. Okey, ini isu kewarganegaraan iaitu ada 5. Yang pertama, kewarganegaraan berganda, dan yang kedua, kewarganegaraan oleh asimilasi. Yang ketiga, kewarganegaraan terpaksa, dan yang keempat, kewarganegaraan anak luar nikah, dan akhir sekali, kewarganegaraan pelarian. Okey, ini adalah mencegah isu kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang hak dan kewajipan kewarganegaraan melalui pendidikan. Program pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai kewarganegaraan dapat membantu individu memahami peranan mereka dalam masyarakat. Penguatkuasaan undang-undang. Memastikan undang-undang berkaitan kewarganegaraan ditegak dengan adil dan sama. Ini termasuk proses pengesahan kewarganegaraan yang jelas dan tanpa diskriminasi. Akhir sekali, penyediaan maklumat. Menyediakan maklumat yang tepat dan mudah diakses mengenai proses kewarganegaraan, termasuk syarat dan hak yang dimiliki oleh warga negara. Ini dapat membantu mencegah keliruan dan ketidakfahaman. Okey, ini adalah kesimpulan. Kewarganegaraan adalah konsep asas yang menghubungkan individu dengan negara, memberi hak dan kewajipan yang perlu dipatuhi. Ia bukan hanya mengenai status undang-undang tetapi juga mencerminkan identiti, kesetiaan dan tanggungjawab sosial setiap individu. Dengan hak-hak seperti akses kepada perlindungan undang-undang dan penyertaan dalam proses politik, warga negara diharapkan dapat menyumbang secara aktif kepada pembangunan masyarakat.
Selain itu, pemahaman mendalam tentang kewarganegaraan sangat penting dalam konteks globalisasi dan kepelbagaian. Pendidikan kewarganegaraan dan penguatkuasaan undang-undang yang adil adalah langkah yang perlu diambil untuk mencegah isu-isu berkaitan kewarganegaraan. Oleh itu, kewarganegaraan bukan sekadar status, tapi juga tanggungjawab yang memerlukan kesedaran dan komitmen dari setiap individu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, harmoni dan berdaya saing. Okey. Refleksi yang saya dapat daripada pembatangan tersebut ialah warga negara ni amatlah penting bagi kita, iaitu mengenai pasti identiti kita seseorang warga negara ataupun tidak. Dan kewarganegaraan ni salah satu keselamatan bagi kita sebagai bumi putera. Andai kata kalau kita dalam masalah yang tak diingini, pihak atasan dan polis boleh tahu siapa kita, kita ni orang yang warga negara, dan memudahkan segala urusan. Jika kita tiada kewarganegaraan, kita akan timbul masalah seperti kita tak boleh nak buat laporan kepada pihak polis dan sebagainya. Jadi warga negara itu amatlah penting. Okay, itu saja daripada saya.